Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ilham Hakimi bin Ma'asri, nombor metrik 266599. Baik, saya mewakili kumpulan kami akan memberi sedikit pengenalan tentang pembentangan kami. Kumpulan kami memilih tajuk tugasan iaitu perkembangan ekonomi dan hubungan perdagangan di negara India. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Ilham, Muhammad Imran, Muhammad Yusuf Khairi dan Muhammad Firdaus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan pembentangan tugasan daripada kumpulan kami ini dengan tajuk pengenalan dan takrifan perdagangan. Perkara yang pertama adalah berkenaan FDI. Aliran masuk FDI hanya meningkatkan kadar pelaburan, membawa kepada peningkatan peralihan dalam pertumbuhan pendapatan per kapita, tetapi ianya tidak mempunyai kesan pertumbuhan yang jangka panjang. Yang kedua ialah kemajuan teknologi endogen. Dalam ekonomi terbuka, teknologi dan perdagangan terutamanya melalui ekspor dan import dan sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi walau bagaimanapun, pertumbuhan juga mempunyai kesan ke atas perdagangan. Yang ketiga ialah perkembangan ekspor. Perkembangan ekspor meningkatkan produktiviti, ianya juga menawarkan skala ekonomi yang lebih besar. Ekspor berkemungkinan dapat mengurangkan kekangan pertukaran asing dan dengan itu ianya boleh memberikan akses yang lebih besar kepada pasaran antarabangsa. Yang terakhir ialah dasar monetari dan fiskal. Kadar pertumbuhan ekonomi berbeza berbanding dari negara ke satu negara yang lain. Namun kemajuan teknologi meningkat secara perlahan atau cepat, ianya adalah secara relatif kepada struktur ekonomi setiap negara. Manakala apabila dasar monetari dan fiskal tidak diambil kira, ianya akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, walaupun saiz FDI mungkin sangat kecil berbanding dengan tahap KDNK dan juga ekspor, ianya telah diperhatikan bahawa FDI secara amnya pergi ke industri utama seperti sektor pembuatan elektrik dan elektronik dan teknologi tinggi ekonomi itu dan memainkan peranan penting dalam menggalakkan pemindahan teknologi dan ekspor dalam sektor ini. Pelaburan langsung asing boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kerana ia cenderung lebih produktif daripada pelaburan firma tempatan. Pelaburan langsung asing telah membawa kepada kesan limpahan positif yang ketara ke atas produktiviti buruh firma domestik. FDI telah memberi sumbangan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara membangun telah terkumpul dengan pantas. Beberapa contoh terkini ialah maruah dan klaim 1998 bagi India juga merupakan antara kajian merentas negara yang mendapati kesan positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara membangun. Yang terakhir ialah secara umumnya kebanyakan kerajaan percaya FDI telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah. Ianya tidak mengherankan sejak 1980-an menarik FDI telah menjadi salah satu matlamat dasar kepentingan negara yang membangun. Sekian pembayaran daripada saya. Rakan-rakan saya akan meneruskan perbincangan ini sehingga ke penamatan. Sekian, wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ilyas, 266921, akan meneruskan pembentangan berkenaan import ekspor barangan dan perkhidmatan serta pendapatan utama negara India. Kita akan mulakan dengan Balance of Payment atau BOP. BOP merupakan rekod transaksi negara India dengan entiti luar, termasuk negara luar, World Bank dan juga pinjaman dari syarikat dalam terhadap India Council Bank atau transaksi sebaliknya juga termasuk dalam BOP, iaitu Internal or External Commercial Borrowing ECB dan DCB. Semua ini akan direkodkan dalam tempoh setahun. Kaedah yang digunakan pakai dalam mengukur keadaan ekonomi sebuah negara yang terdiri dari current account dan capital account, iaitu akaun semasa dan akaun modal. Dan tumpuan penulisan kami adalah berkisar dengan visible account berbanding dengan invisible.
So pada tahun 2022 jumlah import India lebih tinggi berbanding ekspor untuk dalam negara India, iaitu sebanyak 972.58 bilion US dollar untuk import, manakala ekspor meningkat kepada 794.82 bilion US dollar. Dalam current account, pengukuran boleh dibuat terhadap pelbagai bentuk termasuk import dan ekspor, insurans dan financial service, ICT service dan lain-lain lagi. Manakala capital account akan mengukur jumlah non-resident Indian deposit NRI dan foreign investment yang di dalamnya terkandung FDI dan FPI. Mengikut data pada tahun 2019, iaitu sebelum COVID-19, India telah merekodkan import utama India adalah bahan api mineral dan minyak. Yang kedua, mutiara, batu permata dan logam. Seterusnya, elektronik, jentera perindustrian dan bahagian. Seterusnya, bahan kimia organik dan lain-lain lagi. Statistik perdagangan India menunjukkan 4 buah negara teratas untuk import India pada tahun 2019 adalah China, Amerika Syarikat, UAE dan Arab Saudi. Mengikut perkembangan import dan ekspor, India perlu memberi tumpuan kepada mengguna pakai teknologi untuk kita semula, menurunkan pengganti, mengekalkan dan memodernkan stok bahan strategik dan menggalakkan penyelidikan dalam pembangunan bidang ini. Jumlah nilai ekspor India adalah lebih kurang 275 bilion pada tahun 2020 dan 323 bilion pada tahun 2019 menurut data ekspor India pada tahun 2020 dan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Hairi bin Cik Yusof, nombor metik 266638. Saya akan menerangkan tentang pembangunan kelestarian di SDG di negara India. Seperti mana yang kita tahu, India telah mengambil pendirian bahawa SDG mesti menjadi agenda pembangunan. Walaupun pembasmian kemiskinan dan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi inklusif kekal di puncak agenda pembangunan, cabaran besar ini akan memerlukan sumber tambahan dan aktiviti pembinaan kapasiti. Niti Aayog, badan pemikir utama kerajaan India, telah diamanahkan dengan tugas untuk menyelaraskan SDG, skema pemetaan yang berkaitan dengan SDG dan sasarannya, dan mengenal pasti Kementerian Peneraju dan sokongan untuk setiap sasaran. Di samping itu, Kementerian Perangkaan dan Pelaksanaan Program MOSPI telah mengetuai perbincangan untuk membangunkan penunjuk nasional bagi SDG. MOSPI telah membentuk beberapa jawatankuasa berasaskan tema mengenai SDG dengan ahli daripada Kementerian Sumber Data yang berkaitan, Agensi Rakan Pembangunan PBB, institusi penyelidikan dan lain-lain untuk bekerjasama dalam membangunkan metodologi bagi penunjuk global SDG. Perbincangan yang diadakan dalam kumpulan ini telah terbukti sangat bermanfaat dalam menambah baik rangka kerja pemantauan SDG. Antara tema jawatankuasa sektor adalah seperti berikut. Yang pertama, keselamatan makanan, pertanian dan kemiskinan. Yang kedua, buruh dan pekerjaan dan pendidikan. Dan yang ketiga, isu berkaitan kesihatan dan jantina. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 3 antara poin-poin penting berkenaan dengan pembangunan kelestarian SDG di India. Yang pertama, berkenaan dengan keselamatan makanan, pertanian dan kemiskinan. Menurut Indeks Kelaparan Global 2019, India mempunyai tahap kelaparan yang serius dengan kedudukan 102 dan skor sebanyak 30.3 dalam skala keterukan lebih besar. Walaupun terdapat pertumbuhan ekonomi yang ketara dan makanan yang mencukupi untuk menyara penduduk, negara India masih lagi menghadapi cabaran kelaparan yang melampau dan kekurangan zat makanan. Poin yang kedua, India memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan makanan yang boleh diakses dan berkhasiat untuk mengurangkan kelaparan dan kekurangan zat makanan dengan pelaburan yang betul dalam sektor pertanian, perubahan dalam pengeluaran dan corak penggunaan dan pelaksanaan program jaringan keselamatan yang berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang poin kedua, iaitu buruh dan pekerjaan dan pendidikan. Pertumbuhan yang mampan telah mewujudkan pekerjaan yang menguntungkan dan membantu meningkatkan gaji, dengan itu secara langsung memperkasarkan golongan miskin.
Ia juga telah memberi pulangan yang positif kepada kerajaan melalui peningkatan jumlah pendapatan. Daripada itu, Akta Jaminan Pekerjaan Luar Bandar misalnya telah menjana lebih 2 bilion orang perharian pekerjaan sepanjang 2016 hingga 2017. Sebahagian besarnya untuk golongan masyarakat yang kurang bernasib baik. Terdapat juga satu inisiatif yang telah dilancarkan untuk menyediakan pencen dan insurans kepada pekerja dalam sektor yang tidak rasmi, balu dan lain-lain. Lebih 130 juta orang telah mengambil insurans hayat dan kemalangan di bawah program-program ini. Yang ketiga, berkenaan dengan isu kesihatan dan jantina. Kerajaan India menyasarkan untuk memberi imunisasi kepada semua kanak-kanak yang tidak diimunisasi dan sebahagiannya daripada penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin. Ke arah mencapai perlindungan kesihatan sejagat itu, perlindungan insurans kesihatan sebanyak jumlah yang dibentangkan oleh kerajaan India supaya diperluaskan kepada semua keluarga miskin. Ketidaksamaan jantina di India adalah isu yang melibatkan pelbagai aspek, bukan sahaja wanita tetapi juga lelaki. Tetapi apabila pemeriksaan dilakukan ke atas penduduk India secara keseluruhan, wanita lebih rugi jika dibandingkan dengan lelaki dari segi fizikalnya. Sikap diskriminasi ini terhadap mana-mana jantina sama ada wanita ataupun lelaki telah wujud sejak beberapa generasi di India dan ia telah menjejaskan cara hidup kedua-dua jantina itu. Perlembagaan India dalam dokumen bertulisnya memberikan hak yang sama kepada lelaki dan wanita, tetapi perbezaan jantina masih lagi kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Nazri, nombor metrik 266601. Pada hari ini saya akan memfokuskan tentang hubungan perdagangan India. Pada awalnya, India ialah sebuah negara yang menjalankan perdagangan secara kawalan ketat, iaitu dengan menghadkan segala bentuk perdagangan dan campur tangan dari sektor swasta, pelaburan serta perdagangan dengan pihak asing. Kemudian pada tahun 1991, India telah banyak merubah landscape perdagangan negaranya dengan cara membuka secara beransur-ansur pasaran perdagangan mereka dengan pelbagai skim baharu mengenai perdagangan. Hal ini telah melonjakkan rezerv asing yang pada mulanya hanya pada 5.8 bilion dolar Amerika Syarikat kepada 247 bilion dolar Amerika Syarikat pada tahun 2007. Selain itu, antara rakan dagangan yang paling utama ialah Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, China dan rantau negara Arab yang telah banyak menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi India. Bagi negara kita Malaysia juga, perdagangan dengan India telah wujud sejak sekian lama. Malaysia mengeksport bahan mentah iaitu petroleum, produk berkaitan minyak sawit dan barangan elektronik. Manakala India pula mengeksport ke negara kita dari segi bahan mentah seperti daging dan pelbagai produk makanan. Secara kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa keseluruhan sistem ekonomi serta aktiviti perdagangan dan perkembangan ekonomi India masih bergelut dalam mengenai situasi membangunkan negaranya secara komprehensif. Kepadatan penduduk di kebanyakan kawasan yang masih menumpukan sistem ekonomi tradisional berbanding beberapa kawasan di bandar. India perlu melihat dan memikirkan bagaimana mereka mahu menghasilkan barangan makanan sendiri untuk menggantikan barangan import dapat dikurangkan atau diganti supaya ia dapat menambah nilai barangan ekspor mereka sekaligus meningkatkan aliran masuk wang bagi pendapatan negara mereka. Kemudian India perlu melihat potensi dalam bidang perubatan, kejuruteraan termasuk senjata, otomotif dan pertanian yang berimpak tinggi dan mampu memberikan imbuhan pendapatan negara kerana mereka mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Akhir sekali, mereka juga perlu mengutamakan penggantian barang import terhadap keperluan makanan mereka disebabkan kepadatan penduduk yang ramai. Maka keperluan makanan juga adalah selari. Sekaligus supaya peningkatan pengeluaran bidang pertanian dan peternakan dapat ditingkatkan bagi memperoleh pendapatan negara yang maksimum.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.